Assalamualaikum. Okey, ini video penerangan bagi siapa yang tak dapat online bersama cikgu hari ni. Okey, hari Isnin hari tu kita dah bincangkan sedikitlah tentang jenis-jenis mesin ringkas. Okey, mesin ringkas seperti skru, gear, sata condong, takal. Dan hari ini cikgu akan terangkan tentang tuas. Okey. Tuas ni dia ada 3 benda yang ada pada dia. Okey, seperti yang kamu tengok dekat gambar ni. Dia ada beban, dia ada fulcrum, dia ada daya. Okey. Cikgu terangkan. Beban ni adalah benda yang kita ataupun sesuatu objek yang kita nak angkat ke, biasanya kita nak angkat lah, tu beban. Beban tu berada pada benda yang ataupun objek yang kita nak naikkan. Kalau fulcrum ni dia adalah titik tengah ataupun satu titik yang bertindak sebagai apa orang kata, macam dia tak bergerak. Contohnya dia kata dekat sudu tu, hujung sudu tu ni, hujung sudu tu adalah fulcrum. Sebab apa? Sebab kita cocok sudu tu kat tin, jadi hujung sudu tu dia tidak bergerak, dia stay dekat hujung tu. Kita hanya angkat pemegang sudu tu, kita naik ke atas. Jadi hujung sudu tu dia tidak bergerak. Makna fulcrum ni titik di mana benda tu tidak bergerak. Kalau daya pula, daya tu tenaga kita gunakan kalau kita nak tolak ke bawah, kalau kita nak tarik ke atas. Jadi tuas ni ada 3 benda. Jadi fungsi tuas ni dia lebih kepada apa sebenarnya? Ni nampak ni ya. Tuas terdiri daripada sebatang rod, iaitu sebatang rod tu maknanya benda yang panjang lah, yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Maknanya fulcrum tu titik tu tetap, dia tidak bergerak. Bila sesuatu benda, bila kita buat gunting, contohnya gunting penyepit ais, ada satu tempat yang dia tidak berubah tempat, itu kita panggil fulcrum. Daya mesti kita tangan kita, biasanya kita guna tangan kan, biasanya daya tu tempat tangan kita diam ataupun duduk. Kalau beban tu adalah benda yang kita nak kepit ke, kita nak congkil ke, kita nak korek ke, tu maksud dia. Tu dia tuas. Kita tengok contoh mop lantai ataupun menyapu lantai. Okey, kenapa fulcrum dia di atas? Sebab bila kita mop atau menyapu, bahagian atas tidak bergerak. Okey, daya tu kenapa di tengah-tengah? Sebab kita pegang. Kita pegang di tengah-tengah. Beban tu bawah ni beban. Kenapa kita mop lantai? Maknanya kita mop air. Air tu kita nak hilangkan. Jadi itu tuas yang ada pada sebatang mop ataupun sebatang penyapu. Macam mana pula kalau dengan kuku kambing ni? Tukul kuku kambing. Tukul kuku kambing, fungsi yang ini untuk mencabut paku. Kalau dia nak mengetuk paku tu, dia tak berfungsi sebagai tuas. Dia berfungsi sebagai tuas apabila dia nak mencabut paku. Bila kita nak mencabut paku, tangan kita dekat sini. Jadi di mana tangan kita berada, di situlah daya dia ada. Okay. Beban ni adalah benda yang kita nak congkil. Tu beban. Dan fulcrum ni dekat ni, sini bila kita congkil, dia tak bergerak. Dia stick situ je. Tu maksud dia. Okey, sama pula macam pembuka
botol ni. Okey, daya mesti dekat tempat tangan kita pegang. Beban, benda yang kita nak congkil. Fulcrum, tempat tu bila kita congkil, yang depan sekali dia tak bergerak, betul? Kita congkil, depan tu tetap maintain dia dekat ujung tu. Tu maksud dia fulcrum. Okey, jadi tuas dia ada 3 benda. Fulcrum, beban, objek. Beban, daya paling senang. Daya ada tempat tangan kita pegang. Itu paling senang. Beban pula tempat objek kita nak sepit ke, kita nak congkil ke, kita nak tolak ke, itu beban. Fulcrum, satu tempat ataupun titik, benda tu bila kita pegang ke, kita congkil ke, dia tidak akan bergerak, dia akan maintain dekat situ. Jadi itu dia fulcrum, daya, beban. Ini adalah contoh alat-alat yang digunakan bagi mesin ringkas tuas. Gunting, pembuka kacang ke nut, itulah. Okey, yang ini troli, bukan troli, kereta sorong. Yang seterusnya penyepit. Lepas tu nombor ni penyepit juga. Kalau dulu panggil penyepit cabut uban. Seterusnya memancing dan mendayung. Cikgu bagi contoh memancing. Okey. Memancing, kamu tengok. Yang paling senang nombor 3. Nombor 3 tu nanti datang ikan. Ikan tu kita panggil beban. Okey. Nombor 1 dengan 2. Sekarang ni dekat mana yang dia tidak bergerak? Nombor 1 ke nombor 2? Okey. Tangan tu dia pegang dekat nombor 1. Jadi 1 adalah daya. Nombor 2 adalah fulcrum. Sebab bila kita nak angkat ikan tu, nombor 2 tu tak bergerak. Yang bergerak nombor 1 tu kita tarik. Jadi nombor 2 tu kita panggil fulcrum. Itu contoh. Okey, di mana tangan kita letak, di situ namanya daya. Di mana objek yang kita nak ambil, itu namanya beban. Jadi tempat yang dia tidak berubah walaupun kita tetap kepit ke, kita congkil ke, itu kita panggil fulcrum. Okey, latihan ni senang je. Okey, now kita buka buku aktiviti, muka surat 96 dan 97. Okey, dia kata nyatakan kegunaan bagi setiap jenis mesin ringkas. Okey, kamu boleh rujuk nota yang cikgu bagi. Okey, apa fungsi mesin-mesin ringkas ni? Untuk kita lah memudah kerja. Contohnya satah condong. Okey, cikgu sebut je, kamu tulis. Cikgu nak tulis dah. Connect dah. Okey. Sebab video ni kamu boleh ulang-ulang kan. Okey. Satah condong. Apa kegunaan satah condong? Menggerakkan beban yang berat dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Kamu kena nyatakan aras tu yang lebih tinggi. Dia berbeza aras. Kita tak boleh sama aras yang sama tu tak jadi. Sebab dia mesti condong. Jadi dia berbeza aras. Dia memudahkan ataupun menggerakkan beban yang berat. Okay. Tuas pula. Apa fungsi dia? Apa kegunaan dia? Mengangkat atau menggerakkan beban yang berat menggunakan daya yang kecil. Kita tak guna daya banyak. Sikit saja. Okey, contohnya gambar ni. Okey, kita akan belajar mana lagi mudah. Contohnya macam tu. Mana lagi mudah kita nak angkat batu tu? Daya kita jauh dengan fulcrum ke ataupun daya kita lagi dekat dengan fulcrum? Sebenarnya daya lagi jauh daripada fulcrum, lagi mudah kita nak mengangkat ataupun menggerak beban. Itu sebenarnya prinsip dia.
kita kena jauh dengan fulcrum. Daya kita kena jauh dengan fulcrum, barulah memudahkan kita, menyenangkan kita untuk mengangkat atau menggerak beban. Okey. Baji. Baji fungsi dia memotong atau memisahkan objek kepada dua bahagian. Itu kalau yang tajam, pisau. Lagi satu, kalau yang penyendal pintu tu, untuk menghalang objek daripada bergerak. Gear pula mengubah arah dan kelajuan pergerakan. Dan lagi satu, mengurangkan daya yang diperlukan untuk menggerakkan objek yang berat. Contohnya, kalau nak mengubah tu kelajuan lah. Mana kalau basikal ada gear tu, okey, gear mana yang nak bagi laju. Lepas tu, dah laju tu macam mana kita nak mengurangkan dia. Jadi dia boleh mengubah arah dan kelajuan ataupun mengurangkan daya yang diperlukan untuk menggerakkan objek yang berat. Skru, nombor 5, skru. Skru ni untuk memegang dua objek bersama-sama. Ataupun mencantumkan objek-objek. Yang ketiga, mengetatkan atau mengancing dua objek bersama. Mengancing ni maknanya dia cantumkan, mengancing. Ataupun dia contohnya objek tu longgar, diketatkan. Tu sebenarnya mengancing. Mengancing. Takal pula digunakan untuk mengangkat atau menurunkan objek dengan lebih mudah. Dan seterusnya roda dan gandar membawa dan menggerakkan objek dengan mudah. Ini biasanya ada pada tayar. Okey, kita tengok muka surat 97, situasi M dan situasi N. Nyatakan pemerhatian berdasarkan rajah di atas. Okey, apa yang kita perhatikan? Mana yang lebih mudah? Mestilah situasi N, sebab dia menggunakan satah condong. Kalau tak guna satah condong, kita perlu ramai orang untuk mengangkat tong yang lebih berat. Tetapi bila ada satah condong, kita leretkan jenis atas. Senang kan? Jadi, macam mana nak tulis? Menolak tong menggunakan satah condong dalam situasi N lebih mudah berbanding situasi M. Bila kita buat pemerhatian, ada dua gambar, kita kena buat perbandingan. Kenapa yang ni senang, kenapa yang itu susah, apa yang berlaku kat sini tapi tak ada kat sini. Itu pemerhatian. Mana kita nampak. Jadi kamu buat perbandingan, satah condong di situasi N lebih mudah berbanding di situasi M dengan mengangkatnya. Kamu boleh sebut situasi di M dengan mengangkatnya lebih susah berbanding. Boleh juga. Itu apa yang kamu nampak. Itu pemerhatian. Nombor 2, nyatakan jadi mesin ringkas. Dah ada jawapan dah. Itu kita panggil apa? Senang je. Nombor 3, bagaimanakah mesin ringkas yang dinyatakan di 2 membantu mengalihkan tong itu? Okey. Ini kena ikutlah sebab ini soalan kebat. Satah condong mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengatasi daya graviti semasa mengalihkan tong itu. Okey. Ini kalau soalan macam ni dia jarang keluar dalam periksa, tapi biasalah buku aktiviti dia nak kamu fikir.
Kenapa kita kena gunakan mesin ringkas yang itu? Sebab dia mengurangkan daya. Okey, sebab kita kat bumi ni ada daya tarikan graviti. Jadi kita nak mengangkat satu benda yang objek yang berat ni, dia memerlukan bantuan. Jadi kita perlukan mesin itu untuk memudahkan kita mengalihkan tong itu. Okey, 4. Cadangkan satu mesin ringkas yang boleh digunakan. Okey, kalau kita dah guna mesin ringkas tadi tu, apa lagi satu yang mudah kita nak mengangkut tong dari bawah naik ke atas lori selain daripada yang mesin yang kita guna yang ni? Cuba fikir sikit. Senang je. Okey, ini labelkan mana fulcrum, beban dan daya. Okey. Untuk yang ini, untuk A senang. Beban mestilah tempat kita pegang. Daya mestilah tempat kita pegang. Beban tu adalah objek yang kita letakkan. Fulcrum yang tidak bergerak. Okey, kamu nampak. Okey, sekarang ada B pula. Tangan kita memegang kotak. Jadi kotak tu adalah beban. Mana fulcrum? Cuba kamu angkat kotak tu. Kamu nampak fulcrum tu kat mana? Fulcrum tu ada satu tempat tu yang dia tak akan bergerak. Okey, jadi anak panah tu adalah muscle kita, urat kita. Bila kita naik ke atas, dia pun nak naik ke atas. Itu kita panggil daya. Daya yang kita perlu untuk menarik tangan tu ke atas. Jadi kamu nampak, cikgu dah bagi hint, isi jawapan ni. Okey, jadi untuk hari ni kita dah habis mesin ringkas. Nanti kita ada masuk mesin ni ke? InsyaAllah minggu depan kita masuk apa itu mesin kompleks pula. Okey, itu saja dari cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.